مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ayat ni berkenaan dengan apa? Ada yang tahu? Jadi sebab tak tahu, kita kena belajar. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nak tahu kita beriman ke tak? Tengok ayat ni. Innamal mu'minuna, hanya sebenarnya orang yang beriman. Itu siapa? Allah pun mengatakan allazina, mereka adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini pertama orang yang beriman, kalau dzukirallahu wajilat, idza dzukirallah, apabila nama Allah disebutkan, wajilat qulubuhum, maka hati dia ni akan bergetar. Ni satu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan firman-firman Allah, zadathum imana, maka iman dia akan bertambah. Tak cukup cuma itu. Ada satu lagi, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia ada satu sifat dalam diri dia, selain dia bila mendengar nama Allah hati dia bergetar, dia mendengar firman Allah menambah iman dia. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, semua urusan dia diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini adalah satu ayat yang sangat penting sekali bagi kita untuk kita tahu sejauh mana tahap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila nama Allah disebutkan, bila nama Allah dilaungkan, macam mana kondisi keadaan hati kita semasa itu? Maka para ulama mengatakan, kalau seandainya nama Allah disebutkan, ketika nama Allah dilaungkan, kita punya hati ni biasa-biasa saja, maka ketahuilah bahawasanya tahap keibadat kamu itu adalah biasa-biasa saja, baru sampai di kulit, belum masuk ke dalam hati. So bila Allah, nama Allah tu kita dengar, tak ada rasa apa-apa, biasa. Bila azan berkumandang, biasa-biasa saja, kita boleh buat benda lain. Bermakna iman kita ni masih kat luar, belum masuk dalam hati. Jadi macam mana cara untuk biar keagungan Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam diri kita? Iaitu dengan kita kena usaha. Benda ni dia tak akan datang sendiri. Kita jangan kata, belum sampai seru lagi ustaz nak pakai niqab, tak payah pakai ya. Ada orang kata macam tu kat saya. Saya kata memang belum sampai seru, bukan belum sampai seru, hidayah tu belum datang. Walaupun nama awak tu hidayah sendiri pun, kalau Allah tak bagi hidayah, awak tak boleh nak amal agama, nurul hidayah. Jadi
tahap keagungan Allah yang akan masuk dalam diri kita tu sejauh mana kita usaha. Macam mana hari ni kita usaha ke atas kerjaya kita, maka sejauh tu yang kita akan dapat. Kalau duduk lepak, kerja buat tak fokus, awak akan dapat apa yang awak akan buat. Begitu juga dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahui benda ni kita kena usahakan. Kita tak boleh duduk santai belum dapat hidayah. Bila nak dapat hidayah, takkan nak tunggu ketika malaikat Israel datang kepada kita baru kita nak sedar. Maka ulama mengatakan bahawasanya untuk kita rasa datang ni bergetarnya hati dalam diri kita ni, iaitu dengan kita kena usahakan. Kita kena ada rasa cinta, kita kena ada rasa bahagia dengan apa yang kita nak tu. Jadi hari ni kita tengoklah apa yang ada dalam hati kita. Kita nak tahu apa yang ada dalam hati kita ni bila kita dengar benda tu, dia jadi terus. Apa saja. Contoh Nazmi. Dia dengar je. Dia tu dia tahu ni Volkswagen. Ni Triton. Mungkin dalam hati dia tu ada keagungan kereta. Wallahualam, saya tak tahu. Tetapi ni tanda-tanda untuk kita tahu apa dalam hati kita tu. Dengar sekali je tahu. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila mana dibacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita dengar ayat Al-Quran, bila kita dengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kita jadi bertambah. Bukan semakin belajar, semakin dengar, semakin ngantuk. Ada orang kan, bila dengar Quran dia ngantuk. Ustaz, saya tak boleh lah dengar, ngantuk menyelubungi diri saya. Macam seminggu tak tidur rasa kalau dengar Quran. Ada orang macam tu. Maka kena usahakan. Usaha. Dan sebab apa? Usaha adalah tangga kejayaan. Betul. Jadi untuk berjaya kena usaha. Usaha untuk bagaimana kita ada rasa cinta kepada firman Allah, untuk ada cinta kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena syukur dengan atas apa nikmat yang Allah berikan kepada kita sekarang. Kita dapat dengar Al-Quran, kita dapat baca Al-Quran. Ramai sebenarnya orang yang nak baca Al-Quran tetapi Allah Subhanahu Taala tak pilih dia. Banyak, ramai. Dia nak baca Al-Quran, dia tak boleh baca. Tak reti. Nak buat macam mana lagi? Ulama mengatakan kan, idza dzikirallahu wajilat qulubuhum, macam mana bertambahnya iman seseorang bila dia mendengar Al-Quran, seperti mana macam mana dia nak dapat cara untuk bila dia dengar Al-Quran, dia bertambah iman dia bertambah takwa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, benda tu dah ada, Quran tu dah ada belum dalam hati kita. Sebagai contoh, ada sesuatu dalam hati kita. Contoh seorang ni, dia ni suka shopping lah contoh. Sini ramai suka shopping kan. So bila saya ceritakan benda yang tak ada kaitan dengan shopping, buat nak tak nak je dengar. Betul. Contoh kalau kita nak dakwah hartanah, contohlah kan, Kak Zamzila ke siapa nak pergi dakwah hartanah ni kan, niat nak berdakwah ni hartanah, tapi dia ni tak ada hartanah dalam fikiran dia, tak ada dalam hati dia, dia tak tahu pun benda tu. Cakaplah sampai berbuih pun tak akan ada efek. Maka dia perlu kepada proses. Begitu juga dengan Al-Quran. Macam mana nak zadatuhum imanah, nak ada tambahnya iman seseorang ketika baca Al-Quran, sedang Al-Quran tak ada dalam hati dia, tak ada dalam fikiran dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Semua urusan dia tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah 3 tanda-tanda untuk
kita mengetahui sejauh mana derajat iman kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selepas dengar ayat tadi tu jangan rasa nak bangga dulu, saya ni orang beriman. Dah ada belum 3 ni dalam diri kita? Ketika dengar nama Allah, ketika laungan azan berkumandang, kita ni macam mana? Ketika dengar nama Allah, kita ni bergetar ke tak hati kita? Faham? Bergetar ke tak? Jadi semua pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa para sahabat ketika mendengar nama Allah Subhanahu Wa Taala bergetar, dia punya hati dia, dia terus tinggalkan semua pekerjaan dia seru panggil Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ada cinta. Untuk dapatkan rasa cinta, untuk dapatkan hati yang bergetar ketika sebut nama Allah ni, dia kena ada rasa cinta dulu. Seperti orang yang dilamun cintalah. So ulama kata, janganlah kita ni letakkan harapan kepada makhluk. Makhluk ni dia tak akan beri apa-apa. Dia boleh beri harapan palsu saja. Rasa cinta, dia cinta kat seseorang tu, sebut nama dia, bergetar hati. Contoh dia. Mungkin siapa ada kat sini, dia ada, mungkin dia ada seseorang yang dia sayang. Bila sebut nama, rasa lain macam. Faham? Macam tu lah kondisi para sahabat bila sebut nama Allah, bergetar. Dia rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bergetar hati dia. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhu imana. Dah ada belum dalam diri kita? Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita dah tawakal belum semua urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau belum ada 3 ni, maka kita jangan besar diri dulu. Jangan kita rasa aku dah orang yang beriman. Kita tengok orang kafir, kita lekehkan dia. Kita tekor ni ahli neraka ni. Waquduhanna suwal hijarah, boleh kata macam tu lah. Kau tahu tak bahan bakar api neraka tu apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, waquduhanna suwal hijarah. Bahan bakar api neraka ni adalah batu-batu. Waquduhanna su. Manusia dan batu. Kau tengok manusia orang kafir, kau ni bahan bakar api neraka je. Tak payah nak sombong sangat lah hidup kat dunia ni. Jangan dulu. Sebab kita pun tahap keimanan kita pun 3 ni pun belum ada dalam diri saya. Maka maka ada seorang, seorang murid, dia bertanya kepada guru dia, wahai Syekh, kenapa setiap kali saya mendengarkan engkau membacakan ayat-ayat Allah, engkau membacakan sabda-sabda Nabi, saya ni rasa ngantuk sangat. Maka sang guru pun menjawab pertanyaan anak murid dia. Pertanyaan ni, jawapan dia betul, tapi agak perit juga lah nak dengar. Maka sang guru kata, innakal himan yalbisunan nas. Engkau ni adalah manusia yang berselimut. Engkau ini adalah keldai yang berselimut manusia sahaja. Faham? Jadi macam mana kita kena usahakan biar kita tak jadi macam himar tu. Bila dengar ayat Al-Quran, jangan tidur. Bila dengar ada orang menyampaikan ilmu agama, sabda Nabi, jangan ngantuk. Buang perasaan tu. Tawajuhkan hati kita, doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kecintaan kepada Al-Quran. Maka bila masuk kecintaan Al-Quran dalam diri kita, maka akan zadat iman kita. Bukan wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum nauma. Apabila dibacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka bertambah ngantuk. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan berkenaan wa ala rabbihim yatawakkalun ini untuk kita tahu, untuk kita rasakan, untuk kita belajar macam mana cara untuk bertawakal. Ini ada 3 cara. Ada 3 jenis manusia yang dia ni bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama,
iaitu tawakalnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seseorang bertawakal urusan dia kepada seseorang yang ahli dalam menyelesaikan masalah dia. Panjang sikit. Ini derajat tawakal yang paling rendah sekali. Faham? Dia memasrahkan semua urusan dia kepada orang yang menurut dia ni adalah orang yang ahli untuk menyelesaikan masalah dia. Contoh sekarang saya bagi contoh. Kita ada masalah dalam urusan mahkamah. So, untuk selesaikan masalah kat mahkamah, maka kita pasrahkan urusan kita kepada lawyer, betul? Sebab dia menurut kita, dia ni adalah seorang yang pandai, yang tak pernah kalah dalam apa pun kes yang dia buat dalam mahkamah tu, dia akan menang sering. Sampaikan satu dunia nak cari dia. So, kita pasrahkan urusan kita kepada dia. Ini derajat tawakal yang paling rendah. Yang kedua, tawakkalut tifli 'alal ummi, tawakalnya seorang bayi kepada ibunya. Apa pun, apa nama dia, lapar, apa yang dicari, mami lapar, mami cucu, macam-macam. Takat tawakal seorang anak kepada ibu. Apa beza dia? Tawakal yang tadi dengan tawakal yang ni. Tawakal seseorang kepada orang yang ahli dan tawakal seorang anak kepada ibu, apa? Apa dia punya beza? Tak perbezaan dia. Yang ketiga, yang kedua tadi, tawakkalu tifli 'alal ummi, kan? Tawakalnya seorang anak kepada maknya. Tawakal tifli ni budak kecil. Tawakalnya seorang budak kecil kepada mak dia. Pernah ke kita ni rasa, kan? Masa kita kecil ni kita kata, aku masa kecil aku tawakal, kan? Semua benda aku tawakal, kan? Tak ada. Kat situ beza dia, faham? Saya bagi point. Masa dia kecil, masa kita baby, kita kata, saya masa kecil dulu saya tawakal, kan? Tawakal kepada mak saya, kan? Apa pun mak saya. Kalau yang ketiga, tawakkalul mayyit ala yaddil ghasil. Ini kata Imam Al-Ghazali. Tawakalnya seorang mayat, tawakalnya seorang jenazah terhadap tangan orang yang memandikan dia. Apa beza antara tiga-tiga ni yang menjadikan derajat tawakal tu berbeza-beza? Kalau yang pertama ni adalah tawakalnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan akal. Faham? Dia berfikir, dia tahu urusan ni adalah urusan saya yang akan menyelesaikan masalah tu dia. So saya pasrahkan kepada dia. Dia masih berakal, dia boleh berfikir lagi. Sebab tu ni derajat yang paling rendah. Dia masih berfikir Allah Subhanahu wa taala yang selesaikan masalah ni, maka aku pasrahkan. Bila dia rasa diri dia ni mampu, dia tak bagi kepada Allah SWT. Bila saya rasa masalah ni saya boleh settle, buat apa saya nak pergi settle dengan lawyer? Faham? Saya boleh settle sendiri. Ni derajat tawakal yang paling rendah. Sebab bila dia rasa dia tak mampu, baru dia tawakal. Jangan kita rasa macam tu. Tapi ni pun dah bagus sebenarnya. Kita rasa kita tak mampu, kita tawakal kepada Allah SWT. Rasa mampu, poyo tak nak tawakal. Kata aku boleh buat sendiri, kan? Kerja aku boleh buat sendiri, Allah bagi tarik kudrah. Maka ini derajat tawakal yang paling rendah. Ada paling rendah lagi, tak tawakal langsung. Buat apa je tak ada, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan semua perkara ni fi ilmillah, Allah Subhanahu wa taala yang buat semua. Okey. Yang kedua, tawakkalut tifli alal ummi tadi, jadi ni tak ada berfikir dah. Dia tak ada fikir, kan? Siapa, kan? Dia pasrahkan kepada mak dia. Semua urusan ni dipasrahkan kepada mak dia.
Itu beza antara yang ketiga dan yang kedua. Tetapi yang derajat yang paling tinggi itu adalah contoh tawakkalul mayyit ala yadil ghasil, tawakalnya seorang mayat, seorang jenazah terhadap tangan yang memandikan dia ketika dia mati. Ni adalah derajat tawakal yang paling tinggi. Sebab apa? Pernah ke tengok jenazah, dia ni pernah komen kepada orang yang mandi dia, "Oi, sakit ah." Dia pernah kata macam tu. Slow-slow sikit lah geli. Ada ke dia komen? Jadi Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa ini derajat yang paling tinggi. Apa pun yang datang kepada dia, baik berupa kemanisan ataupun keindahan ataupun kepedihan ataupun kepahitan, dia pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan orang yang ada derajat tawakal macam ni kan, dia sampai tak nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bab lain ni bab lain. Ni bab tawakal, bab doa bab lain. Cuma ada orang kan, dia mengatakan bahawasanya dia seorang wali Allah kan, dia tak nak berdoa kan. Tapi di sini saya bagi kad, dia memang ada ni bab tawakal, bab doa. Kita cerita sekarang babu tawakkuli ala Allah Taala, bab tawakal kepada Allah SWT dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Maka dia kata saya tak nak berdoa. Sebab apa saya tak nak berdoa? Sebab kalau saya berdoa, seakan-akan saya ni tak redha dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Ni derajat orang tawakal yang tinggi oleh Allah. Sebab tu kadang tu kita tengok orang-orang gila ni, kita tak boleh kata dia gila sebenarnya. Mungkin dia dah ma'rifatullah ni, dikenal kepada Allah sampai dia lupa kepada semua. Kadang ada yang pernah dengar, tengok video ada orang gila tapi dia bercukup lancar, suara sedap. Pernah. Kadang tu kita tak tahu, kadang kita tengok dia gila, tetapi mungkin dia wali Allah. Tapi maksudnya jangan mudah untuk menilai orang secara zahir. Maka dia tak pernah, dia kata kalau saya berdoa, seakan-akan saya ni tak puas hati dengan apa yang Allah takdirkan kepada saya. Ni tinggi betul tahap keimanan dia. Jadi Allah bagi dia hitam, tak apalah. Allah bagi saya hitam, belum tentu hitam tak laku. Hitam itu sedap, kata Black. Jadi apa nama dia? Ni adalah derajat tawakal yang Al-Imam Al-Ghazali ceritakan dalam kitab beliau, untuk kita ni tahu kan macam mana cara untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bilakah tawakal itu? Maka ada sebuah hadis, seorang sahabat dia datang ke Masjid Nabawi bawa kenderaan dia. Maka masa dia nak parking kuda dia tu dekat depan Masjid Nabawi tu, Nabi kata ikat kemudian kamu tawakal. Faham daripada hadis ni, Nabi ajar kepada kita, pertama sebelum kita tawakal, kita kena usaha dulu. Kita jangan tawakal tak apalah, tawakal tinggallah motor kat depan parking sana, Rafiq tinggal motor kat sana, tawakal kunci letak kat situ, hilang pada muka. Tawakal juga, tapi tawakal setelah berikhtiar. Macam kita bekerja, kita bekerja, lepas bekerja kita tawakal rezeki datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rezeki semua datang dari Allah Taala, tak payah kerja tak apa. Ni adalah satu kefahaman yang salah. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahawasanya tawakal itu adalah seperti sesuatu yang Allah berikan kepada kita untuk kita menunjukkan rasa cinta. Sejauh mana kita tawakal, sejauh tu cinta kita. Dan tawakal ini adalah ciri-ciri orang yang beriman. Setelah kita dengar nama Allah Subhanahu Wa Taala,
bergetar hati kita kan, setelah mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala, menambah iman kita kan. Dan apabila datang masalah kepada kita kan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sambung esok. Maulaya sal liwasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muntahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا أوراتي وآمن الروآت. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khilali. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala ladha asrafna fadla wa judan manna la biktisabi minna bil Mustafa rasuli nahdha bi kulli suli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.